Misalnya mana ada kitab ni kan, boleh tengok pada muka surat 295, kitab Badlul Majhud. Dia kata Nasa'i meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Abbas bahawa as-sab'al mathani wa laqad atainaka sab'an minal mathani adalah Quran itu ialah as-sab'ut tuwal, daripada awal Baqarah hingga kepada akhir A'raf, kemudian Bara'ah. Itu. Tetapi di sini nampak dikira Fatihah itu sebagai surah yang panjang. Apa maksudnya? Tidak nak kata Fatihah itu masuk dalam surah yang panjang seperti yang digambarkan dalam hadis dia juga tadi, bukan gitu. Tetapi yang dimaksudkan panjang itu panjang kandungan, artinya tidak kurang panjang daripada surah-surah yang panjang, yang memang panjang, yang maklum, yang tersebut dalam hadis Ibnu Abbas tadi yang kita baca saat ni. Terjemahannya gitu, tidak kurang panjangnya isi dia tu daripada surah-surah yang panjang tu juga. Sebab itulah kalau kita tengok tajuk tadi mula-mula kita baca tu, bab man qala hiya min at-tuwal. Cuba tengok dalam syarah dia, bab man qala hiya, yani suratul Fatihah min at-tuwal ay min as-suwar at-tiwal bi'tibari ishtimali ayatiha 'ala al-ma'ani at-tawilah la bi'tibari al-lafz. Itu dia sebut. Betul itu sebab kita kata tadi lah. Sebab kita kata tadi, yang ni termasuk dalam surah-surah yang panjang dilihat dari segi ayat-ayatnya mengandungi makna-makna yang panjang, bukan dari segi lafaznya. Lafaznya tak panjang. Lafaznya tak panjang. Dari segitu yang dikatakan panjang saat ni. Maknanya pada hakikatnya dalam surah yang pendek tu, 7 ayat tu, surah terkandung sekian banyak ilmu seperti mana yang terkandung di dalam surah-surah yang panjang itu. Tidak kurang daripada tu makna dia. Bahkan kalau diperhatikan kepada perbahasan ulama, perbincangan ulama, bukan kepada mengandungi makna-makna yang terdapat dalam surah-surah yang panjang 7 itu saja, bahkan mengandungi Quran itu semua sekali, makna Quran itu semua sekali dalam Fatihah itu ada. Dan boleh dikatakan semua ulama terima walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ketika mentafsirkan ayat itu, semua boleh katakan ulama-ulama terima, oleh kerana ada hadis yang sahih yang dimaksudkan dengan kami berikan kepadamu as-sab'al mathani, 7 ayat yang diulang-ulangi bacaannya, ialah surah Al-Fatihah wal Qur'an al-azim, hak lain-lain. Padahal surah Fatihah itu pun Quran juga, tapi disebut suku tu kerana keistimewaannya, kerana kelebihannya. Kerana kelebihan. Jadi disebutkan as-sab'ul mathani. Apa makna as-sab'ul mathani? Ada beberapa pendapat. Kalau dalam kitab Badlul Majhud ni boleh tengok muka surat 292 bawah sekali. Apakah surah Fatihah ini dipanggil as-sab'ul mathani? Jawabnya yang pertama, iaitu kerana 7 ayat ini diulang-ulangi dalam setiap rakaat sembahyang. Itu makna 7 rakaat 7 ayat yang diulang-ulangi bacaannya. Diulang mana? Bacaan dalam sembahyang maksudnya. Baru ni kita sudah sebut dah, iaitu Nabi SAW ada bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tiada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, surah Fatihah. Maknanya mengikut jumhur ulama, 3 imam besar dan lain-lain ulama, mereka mengatakan
Wajiblah, tak sah sembahyang tu kalau tak baca Fatihah. Cuma Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia, bukan jumhur ulama, dia mengatakan sah sembahyang tu, cuma berdosa kalau tak baca Fatihah, tapi berdosa juga. Dengan sebab itu kalau kita pergi dalam masyarakat yang mengamalkan mazhab Hanafi sekalipun, bila sembahyang dia sembahyang baca serupa kita juga Fatihah tu lah juga. Fatihah juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ataupun dalam setengah riwayat bi ummil Quran. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihatul Kitab. Maknanya setiap rakaat tu ada baca. Kalau hak 4 rakaat, hak 2 lagi tak baca surah pun, Fatihah baca juga. Kena baca. Apa lagi? Kalau sembahyang seorang, kalau sembahyang berjemaah tu ada juga khilaf. Ada yang mengatakan makmum tak kena baca, pada tu imam baca. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah kata tak payah sembahyang derah kokoh ke tak payah baca dah makmum, pada tu imam baca. Ada juga Imam Malik ke apa, Imam Ahmad mengatakan kalau tu imam baca derah kita tak payah baca, tapi kalau tu imam baca kokoh kita baca. Baca juga. Tapi Imam Abu Hanifah kata kalau sembahyang seorang ke mana-mana pun kena baca Fatihah tu, ataupun jadi tu imam, tu imam kena baca, makmum khilaf tadi. Tapi Imam Syafi'i dan orang sependapat dengannya mengatakan jadi makmum pun kena baca tu. Carilah ruang mana-mana. Biasanya kalau di dalam masyarakat macam tempat kita ni, yang mengamalkan mengikut mazhab Syafi'i, lepas pada amin tu dia butis letakkan nak baca surah tu, bagi ruang kepada makmum. Sebab itulah dalam masyarakat Syafi'i lama tu imam berhenti sikit. Kira-kiranya kalau makmum baca derah, dah lah. Itulah alasannya. Apa sebab? Sebab Nabi kata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tiada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Faham jadi makmum saat ni sembahyang ke tidak? Sembahyang. Nabi kata tak ada sembahyang. Man tu siapa-siapa tu tak cara lah, makmum kau tu imam kau mai seorang kau tak cara. Dia pakai umum. Jadi mengikut dianya kena bagi ruang lah pada makmum. Sebab itulah kita dapati lepas pada tu imam amin tu, lepas pada amin lah kita kata dia senyap. Tapi kalau mazhab lain tu dia tak melera dah, selalu baca selalu. Lepas pada amin tu selalu. Tu kita kena faham lah. Sebab dia faham seperti tadi. Banyaklah adik-adik kita tidak nak bincang waktu di sini, sebab kita sudah bincang dah dulu. Yang pertama. Yang kedua, apa surah Fatihah ni dipanggil As-Sab'ul Mathani? Jawabnya ialah kerana ia terasing, dikecualikan daripada sekalian kitab-kitab yang datang daripada Allah, ataupun orang panggil kitab-kitab langit, daripada langit. Surah ni memang unik. Bagi Quran, dalam Quran saja ada. Kau Nabi Musa, kau Nabi mana-mana kau terima daripada Allah, tak ada surah ni. Surah ni tak ada. Surah ni istimewa untuk kita, umat Muhammad. Ada dalam Quran saja. Dalam hak lain tidak lagu tu. Dengan sebab itu ada hadis Nabi SAW menyebutkan, wallazi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan dalam Quran sendiri pun satu surah seumpamanya, seumpama Fatihah. Ia adalah As-Sab'ul Mathani dan Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Mana dalam tu terkandung di dalam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinamakan Mathani, As-Sab'ul Mathani